Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam gelap je. Macam gelap tak? Okey. Sekarang pukul 10.30. Saya tiba-tiba rasa macam nak live malam ni. Sebab rasa macam ada masa sikit nak bincang ataupun kupas satu topik mengenai how to let go ataupun belajar cara nak melepaskan. Sebab topik ni yang di request oleh salah seorang kawan kita. Sebab masa tu saya ada tanya macam mana kita nak saya ada tanya boleh tak cadangkan apa-apa topik untuk kalau dapat saya ada peluang untuk buat live video. So salah seorang kawan kita dia ada buat cadangan lah. Dia kata dia nak Assalamualaikum sis, topik cadangan saya belajar cara untuk melepaskan jasad ataupun belajar cara meninggal. Belajar cara mati. Deep ni topik ni deep sikit sebab dia kata pada pandangan dia kita ni terlalu kejarkan dunia. Dan belajar kebanyakan semua hal-hal dunia je. So pada dia cara untuk nak melepaskan dunia tu pun kena belajar juga. So ini adalah salah satu topik yang deep. Ada lagi tak cadangan lain? Ada juga rasanya, tapi saya tak boleh nak kupas lah malam ni sebab banyak topik. Satu lagi topik dia kata minta saya kupas tentang anxious dalam work environment. Anxious dalam work environment maknanya dalam persekitaran kerja tu apabila berlaku kebimbangan, macam mana nak atasi. Mungkin cuma malam ni kita akan share kupas sedikit lah tentang isu yang deep sikit ni kan. Disebabkan malam ni malam gerhana bulan, so rasa macam boleh je kalau kita nak bincangkan isu-isu yang lebih deep. Topiknya itulah tentang bagaimana yang saya fahamkan lebih kepada macam mana kita nak let go ataupun macam mana kita nak melepaskan hal-hal duniawi. Okey. So sebelum tu kita maybe boleh tunggu sikit kot kalau ada siapa-siapa yang nak join session live malam ni. Sebab pada saya topik ni agak penting. Walaupun topik dia deep, tapi topik ni agak penting sebab dia melibatkan spiritual awakening, kita punya kesedaran, kebangkitan kesedaran. Sebab kadang-kadang kita ni manusia ni kan, especially macam kita yang mengalami satu-satu krisis dalam kehidupan, kita terlampau fokus kepada krisis yang kita alami. Sama ada macam sekarang kalau kita mengalami anxiety, kita terlampau fokus kepada anxiety tu sampaikan kita lupa bahawa dekat dunia luar sana ada banyak lagi isu ataupun topik ataupun subjek yang kita boleh nak belajar dan kita boleh nak buat research, berbanding dengan kita terlampau fokus dengan isu anxiety. So dengan topik yang kawan kita cadangkan ni, bagaimana nak melepaskan, how to let go hal-hal duniawi, inilah satu topik yang sangat baik untuk kita kupas. At least kita keluar daripada cycle anxiety tu, at least kita keluar daripada subjek ataupun topik yang kita selalu sebutkan hari-hari. Anxiety. So bila kita bawa isu-isu yang macam gini, kita akan lebih terbuka mind kita. Dan sebenarnya topik-topik beginilah sebenarnya yang merupakan antara punca kenapa seseorang individu tu mengalami anxiety. Sebab kebanyakannya adalah disebabkan oleh kita punya mind programming, cara kita punya minda kita diprogramkan selama hari ini, dan bagaimana cara kita menguruskan emosi, dan bagaimana cara kita menjaga badan, dan bagaimana cara kita juga menjaga roh kita ni, jiwa kita ni. So itulah yang leads kepada masalah anxiety. Jadi kalau kita tumpukan saja untuk nak merawat anxiety, nak pulihkan simptom, itu hanyalah sebahagian daripada the tip of iceberg saja. Mungkin atas je, tapi di bawah-bawah tu yang punca akarnya tu kita tak overcome, kita tak atasi dari segi emosi, dari segi fikiran, dari segi jiwa kita. So inilah perkara-perkara dalaman ni yang tersimpan dalam subconscious mind kita yang kita kena atasi, yang kita kena rawat. Bukan sahaja kita punya jasad, bukan sahaja dengan makan ubat, bukan sahaja dengan jaga pemakanan, bukan sahaja dengan bersenam, yang itu pun penting, tetapi yang di bawah iceberg tu pun sendiri kita kena overcome, kita kena rawat. So antara perkara-perkara yang dalaman ni lah, yang deep, yang kita selalu bincangkan tentang kesakitan emosi, luka batin, trauma, benda-benda macam inilah yang kita kena untuk sebenarnya belajar
bagaimana nak uruskan, bagaimana nak master diri kita supaya isu anxiety itu tidak menjadi topik yang kita selalu sebutkan hari-hari. Okay. So kalau mana kawan-kawan yang dah masuk live session ni mungkin boleh share video ni, at least kita dapat orang kata kongsikan ilmu ni kepada kawan-kawan yang lain. Sebab saya rasa dalam waktu 10:30 malam ni macam agak santai kan, sebelum you all nak tidur kan, kita mungkin boleh cerita sedikit, sharekan pada kawan-kawan yang lain, semoga bermanfaat. Dan kita teruskanlah yang saya nak kupaskan, macam mana sebenarnya kita nak melepaskan. Sebab kawan kita kata kita ni terlampau sangat fokus kepada hal-hal duniawi, sampaikan kita tak tahu macam mana nak melepaskan hal-hal duniawi tu. Sampaikan kita rasa macam semuanya adalah tentang duniawi, tak lupa yang kita sebenarnya ada alam akhirat tu. Jadi pada dia, kita pun kena belajar untuk cara melepaskan. Okey. Apa yang saya kongsikan malam ni adalah lebih kepada saya punya pandangan peribadi saya dan lebih kepada pengalaman yang pernah saya sendiri alami. Kita ceritakan tentang spiritual awakening ataupun kebangkitan jiwa manusia tu. Jadi apa yang saya katakan, bila seseorang tu mengatakan bahawa kita kena belajar melepaskan, kita kena belajar melepaskan duniawi, kita kena belajar untuk let go. Betul. Saya katakan jawapannya betul. Sebenarnya kita kena belajar untuk melepaskan hal-hal duniawi, kena belajar untuk let go hal-hal yang berlaku di persekitaran kita, untuk kita nak bangkit, untuk kita nak pulihkan diri kita daripada krisis hidup yang sedang kita alami. Okey? Tidak kiralah apa jua krisis yang kita alami. Contoh, okey, waktu tu kita mungkin ramai antara kita yang zaman sekarang ni kan, macam-macam isu yang kita hadap. Contoh, isu perceraian, isu kematian orang yang tersayang, isu kewangan, isu ada yang tak dapat kerja, masih menganggur, isu hubungan dengan keluarga, dengan parents, dengan adik-beradik, isu hubungan dengan pasangan rumah tangga, mengalami penyakit, penyakit mental ataupun fizikal. Apa lagi krisis dalam kehidupan, bencana alam, yang coming, yang orang cakap kemersatan ekonomi ni semua. Ini merupakan kelompok krisis dalam kehidupan manusia. So inilah yang akan memang sentiasa ramai manusia tu alami. Krisis-krisis hidup. Okey. Kehilangan, kematian, tidak berjaya, gagal, ini semua krisis-krisis yang kita sering tempuh dan kita akan tempuh. Krisis kehidupan. So, dalam proses untuk kita nak bangkit daripada krisis yang kita alami tu, memang kita kena belajar cara untuk let go ataupun melepaskan. Itu adalah tahap pertama. Sebelum ni kalau sesiapa yang follow saya punya tulisan, saya ada bincang tentang tahap kesedaran pertama, iaitu kesedaran krisis diri. So, pada tahap kesedaran krisis diri ni, ini adalah tahap di mana keadaan manusia itu mengalami krisis kehidupan yang bertimpa-timpa. Daripada satu krisis ke satu krisis, daripada satu krisis ke krisis yang lain. Seolah-olah tak berhenti. Jadi krisis yang dialami tu, dia merasakan bahawa memang inilah agaknya nasib hidup aku. Maka inilah agaknya gelap kehidupan aku. Memang aku rasa aku tak ada masa depan. Memang aku rasa aku akan mati awal. Memang aku rasa aku akan bankrupt. Memang aku rasa aku akan gagal selama-lamanya. So apabila krisis ni berlaku dalam kehidupan kita, memang itulah pemikiran yang akan berlaku dalam diri kita. Dan masa itulah macam-macam persoalan batin, macam-macam persoalan kerohanian yang akan muncul. Ya Allah Tuhanku, kenapa aku yang kena? Kenapa aku? Kenapa benda ni yang kau hadapkan kepada aku? Why me? Why me? Kenapa aku lagi? Kenapa bukan orang lain? Kenapa aku yang jadi mangsa? Okey, persoalan-persoalan macam ni. Kat mana engkau Tuhan? Kalau engkau tu Maha Pengasih Penyayang, mana engkau Tuhan? Kenapa kau tak tolong aku? So kat situlah baru kita terfikir, macam mana kalau aku mati nanti? Syurga ke neraka ke? Macam mana dengan dosa-dosa aku? Baru nak mendalami agama tu apa? Bagaimana, siapa diri kita? Mana asal kita? Inilah persoalan-persoalan yang mungkin akan berbangkit dalam jiwa kita sebagai manusia tu apabila kita mengalami krisis dalam kehidupan. Jadi apabila kita mengalami krisis dalam kehidupan, mengalami krisis dalam diri kita, benda pertama yang kita kena ajar adalah sebenarnya untuk
terima krisis diri. Apabila kita menerima krisis yang berlaku itu, barulah kita boleh berjaya untuk melepaskan. Belajar untuk melepaskan apa yang berlaku. Contohnya, apa yang pengalaman yang saya tempuh sebelum ni lah, yang saya perasan tahun 2011 sampai 2013, waktu tu itu adalah tahun di mana saya ditimpa dengan pelbagai krisis dalam kehidupan. Macam-macam lah masa tu. Apa saya nak kata, macam susah saya nak ini dalam jugalah yang saya nak cerita, tapi yang saya boleh katakan 2011 hingga 2013 tu macam-macam berlaku dalam kehidupan saya. Waktu tu masa tu saya berkahwin tahun 2008, and then 2009 saya dapat anak. Lepas tu towards 2010, 2011 selalu berlaku krisis dalam rumah tangga saya. Macam-macam lah hal-hal yang saya lebih kepada diri saya lah. Saya tidak menyalahkan perkahwinan yang lama tu, tapi lebih kepada sebenarnya diri saya. Jadi waktu tu macam-macam benda yang berlaku. Jadi waktu tu lah macam ada orang cakap saya ada saka lah, lepas tu kena rawat lah. Lepas tu masa tu macam-macam lah. Anak saya selalu sakit. Tiap bulan anak saya akan demam panas. Lepas tu anak saya masuk hospital, kena operate. Lepas tu masa tu saya beli handphone tertinggal dalam teksi. Handphone tu memang tu zaman-zaman BlackBerry. Itu adalah masa zaman-zaman BlackBerry tu, ada satu handphone tu yang memang tu yang agak macam mahal. Saya baru beli handphone tu tertinggal dalam teksi. Lepas tu call teksi tu tak nak pulangkan. So krisis macam tu tau. Macam simple, tapi masa tu saya rasa tertekan sangat. Lepas tu ada satu waktu tu anak saya demam. Lepas tu saya nak bawa dia pergi hospital. Masuk dalam pukul 4 pagi macam tu lah. Lepas tu tak macam mana kereta tu ter-reverse. Anak saya dalam kereta waktu tu. Lepas tu kereta tu ter-reverse sebab masa tu rumah saya tu ada bukit sikit, jadi ter-reverse. Lepas tu macam langgar kereta orang lain macam tu lah. Jadi saya masa tu terhepit dengan kereta tu, macam berpusing-pusing. Lepas tu masa tu saya punya gelang emas pun hilang. Apa lagi, lepas tu saya akhirnya bila demi krisis berlaku, jiwa saya tak tenang. So akhirnya saya decide untuk bercerai. Lepas tu bercerai, and then tak lama lepas tu Allah izinkan untuk saya berkahwin lagi. Dan saya berkahwin. Lepas saya berkahwin tu mengalami lagi krisis, di mana masa tu saya nak sangat dapat anak tapi tak dapat. Lepas tu lama-lama tu dapat anak, dapat mengandung, tapi rupanya tak jadi kandungan tu. Lepas tu kena operation. Lepas tu kena anxiety disorder balik kan, relapse mula. Betul tak sampai beberapa bulan nak recover, tak sempat recover, suami saya meninggal. So benda-benda tu berhimpit-himpit. So that was the moment masa tu yang saya rasa macam, ya Allah, kenapa semua ni berlaku ke aku satu persatu, sampai saya rasa tak larat dah. So sehinggalah saya rasa masa tu bila yang once yang arwah suami saya meninggal tu, masa tu yang saya rasa macam okay, that's it. Aku tak nak patah balik ke belakang. There must be something that I need to change in my life. Saya kata masa tu, something yang aku kena ubah. Jadi waktu tu lah saya, memang waktu tu pun saya dah mula mempersoalkan, mempertikaikan kenapa Tuhan buat saya macam ni, kenapa aku yang kena apa semua kan. So what happened masa tu, bila saya mengalami krisis kehidupan dan akhirnya satu batu besar menghempap kehidupan saya, yang masa tu saya decide, that's it, saya kena bangkit. Saya takkan boleh mengalah dengan krisis-krisis yang berlaku lepas. So saya decide untuk mencari semula Tuhan. Nampak? Dulu aku tak ingat Tuhan lah tu kan. So itu adalah tahap kesedaran pertama kita, di mana it's a wake up call. Macam kita panggil wake up call. Bila kita mengalami penyakit, kita mengalami kehilangan, mengalami keresahan, kebimbangan, kesusahan, keperitan, penderitaan, kita mengalami benda-benda itu semua. Itulah momen di mana kita start untuk mencari diri kita dan mencari Tuhan tu. Sebab apa? Kita dah tak ada upaya. Waktu itulah kita cari Tuhan tu mana, bantu aku. So waktu itulah akhirnya saya surrender, mengalah. Saya kata, ya Allah Tuhanku, okeylah, aku berserah pada Engkau. Sebab dah tak ada upaya aku minta tolong Kau. So itulah momen di mana bila kita reda dengan apa yang berlaku dengan kita, waktu itulah kita baru boleh untuk melepaskan. Jadi untuk belajar let go adalah pertama dengan belajar untuk accept.
Okay, sebab tadi kawan kita tanya bagaimana nak melepaskan, how to let go hal-hal duniawi. Sebab dia rasa macam kita ni terlampau belajar nak mengenal dunia, nak mengejar dunia, tetapi kita tak belajar untuk nak let go. Untuk nak let go adalah dengan kita mengajar diri kita, mendidik diri kita untuk menerima keadaan yang sedang berlaku pada waktu itu. And then let go ataupun melepaskan itu adalah byproduct, produk daripada hasil latihan kita untuk menerima apa yang sedang berlaku. Jelas tak? Okey, maksudnya untuk melepaskan hal-hal duniawi adalah dengan kita menerima apa yang sedang berlaku pada diri kita yang bersangkut paut dengan hal-hal duniawi. Menerima. Selepas menerima, baru kita boleh let go. Baru kita boleh melepaskan. So, dalam pada kita nak menerima tu, itulah proses dia. Itulah benda yang yang menjadi cabaran untuk kita. So we need to accept, we need to learn to accept that condition. Okay, so lepas kita dah menerima keadaan tu, okay, macam saya kata, bila kita dah mula menerima, kita akan dapat rasa satu beban tu terkeluar. Beban tu akan terlepas daripada bahu kita, dan waktu tu baru kita sedar yang okay, rupanya aku dah accept keadaan ni. Bila kita dah accept, kita akan perlahan-lahan let go. Okey. Let go ni maksudnya macam mana melepaskan ni maksudnya adalah apabila kita menerima krisis yang berlaku dalam kehidupan dan kita menyerahkan pada Tuhan untuk mengurus dan mentadbir segala-galanya untuk kita. Maksudnya kita tahu sedar diri yang kita dah tak ada daya upaya. Okey, so kita lepaskan pada dia, ya Allah Tuanku, aku berserah padamu, aku tak ada upaya dan aku lepaskan pada Engkau untuk menguruskan dan mentadbir apa yang berlaku dalam kehidupan aku. And then kita let go. Okay, tapi first tadi saya kata menerima dulu, and then baru kita let go. Okay, untuk let go, salah satu konsep yang kita kena faham juga adalah penyerahan total. Okay, fully submission. Bermaksud kita pegang bahawa yang akan menguruskan kita dan akan membetulkan jalan-jalan kita dan atau membuka jalan-jalan bantuan adalah daripada Allah SWT. Maksudnya kita pegang pada dia juga waktu tu. Okay, so masa itulah bila kita rasa yang kita dah tak ada apa-apa lagi dalam diri kita, dah semuanya dah hilang, semuanya dah macam dah bukan milik kita dah. Jadi kita kata, ya Allah Tuanku, aku dah tak ada siapa-siapa, sekarang ni aku hanya ada Engkau, so aku lepaskan pada Engkau untuk uruskan krisis yang berada dalam kehidupan aku sekarang, dan aku pegang pada Engkau. So itulah waktu di mana apa pun juga krisis yang berlaku waktu tu, macam contoh waktu tu apa yang berlaku, mengalami anxiety kan. So bila saya mengalami anxiety waktu tu, saya cakap ke Allah, Tuanku, tak ada upaya aku, la haula wala quwwata illa billah yang azim. So aku lepaskan pada Engkau, aku reda apa yang berlaku, so aku lepaskan pada Engkau, dan aku yakin Kau akan tunjukkan aku jalan macam mana aku nak pulih. Okay, so masa tu pula bila saya mengalami kehilangan, kematian arwah suami saya, so saya kata, ya Allah Tuanku, aku dah tak ada upaya dah, sebab selama ni aku ingatkan dia lah yang support aku, dia lah yang bantu aku, tapi rupanya itu pun kau tarik. Okey, tak apa, aku terima. Okey, dan aku lepaskan pada Engkau, ya Allah, untuk kau uruskan apa benda dalam hati aku ni. Nah, itu maksudnya. Dan benda ni adalah satu benda yang it's a spiritual journey. Dia adalah kembara spiritual kita, kembara masing-masing individu. Sebab itu bukan mudah. Jalan ni tak mudah. Macam sekarang saya bercakap sebab pengalaman saya kan. So saya dah bercakap berdasarkan pengalaman, tapi untuk orang yang nak menempuh benda tu bukan mudah nak tempuh. Jadi inilah yang kita perlu untuk faham. Okey, dalam pada kita nak belajar untuk kita belajar untuk melepaskan tu, ada kita kena belajar untuk menerima. Okey, dan apa yang saya ceritakan tadi adalah lebih kepada tahap kesedaran pertama, iaitu tahap krisis diri atau krisis dalam kehidupan, yang mana dia umpama wake up call. Okey, bila kita dah terpanggil untuk nak balik semula mencari Tuhan, mencari semula kekuatan, dekat situlah yang kita dapat kekuatan untuk belajar menerima, dan barulah akan masuk the next fasa, iaitu tahap kesedaran cinta ilahi. Yang itu adalah tahap kedua. Okey, tahap kedua. So masa tahap kedua ni, kebiasaannya kita dah boleh balancekan. Kita dah boleh balancekan kehidupan kita antara dunia dan akhirat. Sebab masa kita mengalami krisis diri atau mengalami krisis kehidupan kita tu,
kebanyakan kita akan cenderung untuk fikir pasal akhirat je. Maksudnya dalam apa je perbuatan kita waktu tu fikir pasal akhirat je, fikir pasal mati je. Kita tingkatkan ibadah, solat, banyak puasa, banyak sedekah, banyak buat baik, baca Al-Quran, berzikir, apa pun yang akan mengikat kita dengan Tuhan, apa pun yang akan mendekatkan diri kita dengan Tuhan, kita akan buat. So waktu tu kita akan fikir untuk nak memperbanyakkan ibadah, memperbanyakkan hubungan kita dengan Tuhan supaya kita selamat di akhirat. Masa tu kita fikir macam tu. So waktu tu adalah momen di mana kita lepaskan hal duniawi sebab kita dah fikir ke arah akhirat. Sebab kita dah sedar yang aku ni adalah roh, yang mana roh ni berada dalam badan ini, yang mana badan ini juga Allah bekalkan dengan fikiran dan juga perasaan. Jadi aku bukanlah badan ni, aku bukanlah minda ni, dan aku bukanlah perasaan ini, aku adalah roh. Jadi apa yang aku buat adalah aku kena lepaskan jiwa, aku kena lepaskan badan aku, lepaskan mind aku, lepaskan fikiran aku, lepaskan apa-apa yang berlaku di persekitaran aku ni. Dengan cara aku melepaskan itulah membuatkan aku bergantung kepada yang maha besar, yang maha esa tu, yang mana dialah yang menghidupkan roh kita ni. So aku bergantung pada dia. Jadi bila aku bergantung pada dia, maka aku kena kembali pada dia. Maksudnya aku kena mati sebelum mati. Maknanya aku kena mematikan jasad itu, mematikan fikiran itu, mematikan emosi itu, mematikan hal-hal krisis yang berlaku di sekeliling kita supaya kita tak payah fikir lagi dah. Okay? Bankrupt, okay, let go. Masalah keuangan, let go. Bisnes jatuh, let go. Kematian orang tersayang, okay, kita learn to let go. Lepas tu penceraian, let go. Dikhianati, let go. Ditipu, let go. Gagal dalam pelajaran, let go. Anything, lepas tu mengalami penyakit fizikal, penyakit mental, let go. Maksudnya bukan let go tu kita tidak mahu menerima, tetapi kita dah mengajar diri kita untuk reda dengan keadaan tu, dan barulah kita rasa aku lepaskan pada Engkau ya Allah untuk mengurus dan mengaturkan. Sebab apa? Bukan daya upaya kita. Okay, ingat. Pertamanya adalah mendidik diri untuk accept apa jua krisis yang berlaku. Dan apabila kita dah belajar untuk menerima, barulah kita dapat untuk melepaskan hal duniawi itu kepada sumber yang satu untuk menguruskan kehidupan kita. Okey, jelas tak konsep ni? Kena faham apa maksud melepaskan ataupun let go. Melepaskan maksudnya kita memahami bahawa kita ni tak ada apa-apa. Memahami, menyedari bahawa kita adalah roh ataupun jiwa yang dimasukkan dalam badan ini dan dibekalkan dengan fikiran dan perasaan, okey, dan dibentangkan dengan pelbagai peristiwa-peristiwa ataupun insiden-insiden yang berlaku di persekitaran kita sebagai pelajaran. Tetapi untuk kita menempuh krisis tu adalah dengan cara reda dengan apa yang sedang berlaku, kemudian melepaskan kepada Tuhan untuk mengurus dan mengaturkan segalanya. Tetapi bukanlah melepaskan tu dengan cara okey, tak payah buat apa-apa lah, duduk diam je lah, aku dah lepaskan pada Allah, Allah lah uruskan aku. Bukan macam itu. Itu maksudnya dah give up. Okey, bukan macam itu. Maksudnya contoh kalau kita mengalami penyakit, okey, anxiety disorder, mengalami anxiety disorder. So benda pertama adalah, ya Allah Tuhanku, aku reda, aku mengalami anxiety disorder. Doktor dah diagnose aku mengalami anxiety disorder, aku reda, aku terima ya Allah. Apa pun yang kau beri kat aku reda. Okey, dan aku lepaskan pada Engkau ya Allah untuk nak menguruskan keadaan aku ini. Dalam keadaan aku lemah, tak berdaya, selalu ada simptom, selalu sesak nafas, aku nak kerja pun susah, nak drive pun tak boleh, nak makan pun tak selera, nak jaga anak pun tak boleh, aku lepaskan pada Engkau. But at the same time, dalam pada kita melepaskan itu, okay, Jennifer Jenna, betul-betul sis kena reda. Yes, kena reda, accept. Dalam pada kita melepaskan itu, membawa maksud kita mempercayai bahawa Allah akan menguruskan segalanya untuk kita. Dan dalam pada kita melepaskan itu adalah dengan cara kita menjaga balik kita punya jasad ni semula. Okay, buatlah apa benda yang terbaik yang kita boleh buat untuk kita kekal sihat. Sebab yang penting adalah kita kena memulihkan diri dan juga hidup. Pulihkan diri, teruskan hidup. Pulihkan diri, teruskan hidup. Itu dia punya circle dia untuk kita nak pulih. And then itulah momen di mana bila kita dah berjaya menerima dan kita dah lepaskan, kita dah
let go pada Allah, untuk Allah aturkan segalanya untuk kita. Satu persatu nanti you akan perasan yang jalan bantuan, jalan pertolongan itu akan terbuka satu persatu. You akan diilhamkan dengan macam-macam benda yang akan bantu you untuk keluar daripada krisis tu. Tak kira sama ada orang tolong ke, datangnya ilmu ke, datangnya ilham ke, idea ke, apa-apa, you akan nampak dengan jelas laluan tu. Jadi keyword dia adalah reda, accept, let go, lepaskan pada Allah untuk atur, uruskan, bertindak ke arah untuk nak mencapai apa matlamat kita tu. Sama nasihat, kalau nasihat akan buat cara nasihat, kalau nak bangkit daripada perniagaan, buat cara nak bangkit daripada perniagaan, kalau nak bangkit daripada relationship, perkahwinan, buat cara nak bangkit daripada perkahwinan tu. Okay, mesti ada action, and at the same time masa itulah baru kita berjaya melepaskan diri kita daripada hal-hal duniawi, masuk tahap kedua, tahap kesedaran kedua, iaitu tahap kesedaran cinta ilahi. Masa tahap kesedaran cinta ilahi ini adalah tahap kesedaran di mana you dah belajar cara untuk mengimbangi keadaan. Maksudnya you tak total meninggalkan duniawi dah. You dah mula masukkan, you dah pandai untuk integrasi antara roh you dengan badan dah boleh menyatu. You punya fikiran dan hati dah mula menyatu. Faham? Ini adalah tahap kesedaran kedua. Yang pertama tadi you belajar untuk let go, lepaskan. Maksudnya aku bukan fikiran, aku bukan perasaan, aku bukan badan, aku bukan masalah ini. Okey, aku reda apa yang jatuh, yang ditimpa atas aku ni, aku reda. Apa yang aku fikirkan aku terima, apa yang aku rasa aku terima, apa yang badan aku sakit-sakit aku terima, apa krisis yang berlaku di sekeliling aku terima. Aku nak lepaskan pada Allah untuk bantu aku pulih daripada keadaan ni. Okey, dan bila kita dah dibukakan ilham, lorong-lorong tu semua, barulah kita nampak jalan. Bila kita nampak jalan, masa itulah baru kita tahu, oh rupanya kita tidak boleh semata-mata memisahkan hal diri kita duniawi dengan akhirat. Tidak boleh. First boleh untuk kita nak let go benda tu, melepaskan krisis tu, kita boleh. Tetapi apabila kesedaran tu meningkat, tahap atau peringkat kesedaran tu meningkat, waktu tu kita akan mendapat satu kesedaran baru yang mana rupanya duniawi dan akhirat mesti bersatu ataupun integrasi. Okey, itu yang kesedaran yang kita kena faham. Sebab ada orang dia meninggalkan terus duniawi. Sebenarnya tidak. Okey, masa permulaan kita mengalami krisis, kita boleh belajar untuk meninggalkan duniawi. Mati sebelum mati. Tetapi selepas kita dah memahami, dah perlahan-perlahan kita faham kesedaran tu, tahap kesedaran tu, kita mula belajar memahami untuk integrasikan antara duniawi dan akhirat. Maksudnya dia berjalan seiring. Sebab mesti ada tujuan kenapa kita berada kat dunia ni. Betul tak? Tuhan takkan jadikan satu benda tu sia-sia. Jadi ada sebab kenapa kita diturunkan kat sini. Dan apabila seseorang itu dilahirkan di bumi ini, di dunia ini, dia adalah satu anugerah apabila diberi kehidupan. Sebab kita ni asal-asalnya di alam roh. Masa alam roh tu kita macam gambaran dia macam bosan lah alam roh kan. Macam senyap je, hening je kan, sunyi je alam roh. Tapi apabila kita masuk dalam jasad ni, kita dapat bergerak, kita dapat berperasaan, kita dapat berfikir, kita dapat berimajinasi, kita dapat bermimpi, kita dapat mencetuskan idea, kita dapat buat macam-macam. Jadi ada sebab kenapa kita diturunkan kat bumi ni. Inilah kita kena bekerja. Jadi benda tu kena seiring. Okey, dan kita kena memakmurkan bumi ni. Sebab ada sebab kenapa kita, ini tempat kita tinggal ni, sekolah kita ni, memakmurkan. Okey, so bila kita memakmurkan bumi ni, dia mesti seiring dengan akhirat. Maksudnya apabila kita memakmurkan bumi ni dengan kasih sayang, dengan sedekah, maknanya semua orang pun dapat merasa kasih sayang kita, semua orang pun dapat kesenangan, semua orang mendapat keharmonian, ketenangan. Benda itulah yang akan kita juga bawa masa akhirat nanti. So dia jadi seiring lah. Jadi kita tidaklah boleh untuk meninggalkan semata-mata duniawi itu. Dia mesti seiring. Tahap pertama boleh, tapi dah masuk tahap kesedaran kedua, cinta ilahi, dia dah akan jadi bersatu, menyatu. Okey, jadi jiwa dia mesti seiring dengan tingkah laku kita badan. Okey, minda kita dia mesti seiring dengan hati dan perasaan kita. Okey, dia mesti selari. Okey, kadang-kadang ada yang fikir lain, hati tak sama kan. Fikir yang lain, hati tak seiring. Itu jadi kacau bilau lah. Tapi bila dia dah faham cinta ilahi tu, dia akan jadi seiring. Jadi badan juga dia mesti seiring dengan jiwa. Sebab itu kadang-kadang ada setengah orang, kenapa dia memukul, kenapa dia jerit-jerit, dia marah, marah jerit kan. Sebab apa? Jiwa dia tak tenang. Jadi bila jiwa tu seiring dengan badan itu,
Okey, maka kita dah berintegrasi, maka tenanglah jiwa tu. Jadi itulah yang saya masukkan. Jiwa ni adalah hal batin yang kita tak nampak. Badan ni, jasad ni adalah hal zahir yang kita nampak. Dia mesti menyatu. Sebab apa? Apabila nak menyihatkan tubuh badan ni adalah dengan menyihatkan jiwa ni. Jadi bila jiwa ni sihat, badan pun akan jadi sihat. Jadi bersatu tak dia? Bersatulah. Okey, so dalam membuat keputusan juga kita memerlukan fikiran. Okey, macam mana menyelesaikan masalah ni dekat frontal lobe kita kat depan ni. Ini adalah ruang untuk kita menyelesaikan masalah. Jadi kalau kat sini tak berjalan dengan baik, okey, macam mana hati kita nak bawa mencetuskan tingkah laku perbuatan kita tu. Jadi hati dan juga fikiran kita mesti seiring. Apa yang kita fikirkan tu mesti juga hati pun bawa sama. Bila hati kita rasa macam tu, fikiran kita pun kena bawa sama. Barulah seiring, barulah keputusan tu dapat dicapai, barulah keputusan tu jernih. Kalau tak, nanti orang kata macam kau jangan buat fikiran ikutkan emosi sangat. Dah salah. Tapi ada juga kau jangan ikut logik akal sangat. Jangan ikut sangat kau punya fikiran. Fikiran ni macam-macam. Cuba ikut kata hati kau. Itu pula. Jadi mana satu? Nak ikut kata hati kan ikut fikiran. Dia sebenarnya kena integrate. Dia kena bersama. Bersama baru dapat keputusan yang jernih. Ada teknik macam mana nak integratekan kita punya mind and heart. Dia sekali. Dia adalah by meditation, tafakur. Itu lebih deep lagi lah. Nak cerita ke? Nak cerita ke? Saya takut you all boring dia. Cerita-cerita pasal hal-hal deep ni kan. Hal-hal spiritual ni takut you all boring je. Dulu saya rasa macam masih nak bercakap pasal anxiety je kan. Tapi sekarang ni saya rasa macam it is time for me to talk about benda-benda yang lebih deep. Sebab benda-benda deep ni sebenarnya yang menjadi punca jiwa kita kacau, yang menjadi punca kepada kita punya badan kita selalu tak sihat. And spiritual, spirit kita terganggu, jiwa kita tu, roh kita terganggu. Okay, so bila terganggu dia akan efek kita punya badan, efek kita punya fikiran, efek kita punya perasaan. Okay, so maksudnya puncak utama dia adalah roh kita, jiwa kita haruslah tenang supaya badan kita akan sihat. Dia refleksi. Okay, bila jiwa tu tenang, badan kita akan sihat. Dan dengan jiwa yang tenang, dengan ruh yang tenang itu akan menghasilkan fikiran yang jernih, akan menghasilkan perasaan yang bersih. So itu didapat tenaga tu daripada roh tu. Okey, maksudnya macam mana orang nak dapat mind yang jernih, yang dapat menyelesaikan masalah dengan mudah. Macam senang je, bijak je dia fikir kan. Sebab dia punya jiwa dia, semangat dia kuat, jiwa dia tenang, baru dia boleh berfikir dengan waras. Macam mana orang tu macam hati dia tenang je kan. Macam bukanlah tenang tu 24 jam tenang. Ada setengah orang yang dia ingatkan tenang tu tenang semata-mata. Tidak. Sebenarnya manusia tu tak manusia. Maksudnya adalah dalam satu hari itu kebanyakan masa dia lebih tenang daripada stres. So maksudnya kita nampak tenang je dia ni kan. Kenapa jiwa dia tenang je? Kalau dia marah pun dia macam relax, dia macam sabar. Sebab jiwa dia tu tenang. Jadi jiwa tu yang memberi cetusan tenaga kepada emosi tu supaya emosi tu reda. Jadi tengok badan dia sihat. Kenapa sihat je badan dia ni? Sebabnya jiwa dia sihat. And jiwa yang sihat disebabkan apa? Jiwa tu sihat, makanan dia adalah connection, hubungan dengan ilahi, sumber ketuhanan tu. Jadi sihatlah jiwa dia. Tapi jiwa yang tidak mempunyai hubungan yang istimewa dengan hal-hal ketuhanan, tidak mempunyai connection atau hubungan dengan yang sumber dia yang satu tu, maka jiwa tu akan lemah, jiwa tu akan mati. Maksudnya jiwa kita tak recharge, jiwa kita tak switch on the light. Okay, so bila energy tak ada, macam mana nak bagi fikiran tu jernih, macam nak bagi hati tu bersih, macam nak bagi badan tu sihat. Jadi jiwa kita yang kena recharge. Jiwa recharge by connection, hubungan dengan siapa? Dengan yang mencipta jiwa tu lah, yang menciptakan roh tu lah. Siapa? Sendiri tahulah kan. Okey. Betul, Allah cipta kita ada ujian masing-masing. Allah ciptakan kita dekat sini bertujuan. Okey, Allah ciptakan kita kat dunia ni adalah bertujuan. Tujuannya apa? Apa? Orang selalu tanya, apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita? Jawapannya adalah pada ayat tu sendiri. Tujuan kita di sini adalah untuk hidup. Faham? Apa tujuan hidup kita? Jawapannya adalah pada perkataan itu sendiri. Tujuan hidup.
tujuan kita di sini adalah untuk hidup. Bagaimana nak hidup? Menikmati kehidupan, mensyukuri kehidupan, menghargai kehidupan. Maka hiduplah kita. Itulah tujuan yang kita nak capai. Jauh sangat ramai yang menyimpang. Apa aku nak capai tujuan aku kan? Sebenarnya tujuan kita adalah hidup. Tapi dalam bentuk apa kita nak hidup, itulah subjektif. Itulah uniknya setiap satu daripada kita. Tapi tujuan utamanya adalah untuk hidup. Hidup yang bagaimana masing-masing jalan. Masing-masing penjalan, masing-masing punya pilihan. Okay? So, kita didatangkan di sini umpama sekolah. Dunia ni, bumi ni macam sekolah. Kita tinggalkan sekolah, habis sekolah kita naik tahap baru kan. So sekarang ni ini adalah sekolah yang mana kita akan belajar macam-macam benda, kita akan jumpa macam-macam guru, kita akan jumpa macam-macam ilmu. Jadi umpama sekolah lah kan. Tapi kalau you all fahamkan ni sebagai Allah ciptakan kita dengan ujian, itu pandangan persepsi masing-masing, tak ada kesalahan pun. Tapi pada pandangan peribadi saya, tujuan hidup kita di dunia ini adalah untuk menikmati kehidupan dan untuk memakmurkan bumi ini, untuk kita memekarkan, memberi menyebarkan kasih sayang, membawa kebaikan. Sebab benda-benda itulah sebenarnya yang kita dalam pada yang sama kita memanifestasikan sifat-sifat ketuhanan tu. Sebab Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sifat utama dia Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebab itu dalam Al-Fatihah pun disebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang pertama. So kalau cubalah kita baca Asmaul Husna kan, Ar-Rahmanir-Rahim, Al-Malikul Qudus Salam. So Ar-Rahmanir-Rahim tu yang disebut-sebut. Jadi sifat Allah itu adalah Ar-Rahmanir-Rahim, maknanya kasih sayang. Jadi apabila kita manusia, kita ruh ini masuk dalam badan manusia, kita memanifestasikan sifat kasih sayang itu, bermaksud kita sedang membuktikan Allah itu memang wujud. Jadi itulah manifestasi sifat-sifat ketuhanan. Bukan kita Tuhan, tapi memanifestasikan sifat ketuhanan itu. Yang mana sifat ketuhanan itu adalah pengasih, penyayang, maha baik. Jadi itulah yang kita sebarkan. Dan sifat-sifat yang kita sebarkan tu bukannya daya upaya kita, tetapi atas dorongan sumber ilham daripada Allah juga. So kita ni kalau bukan tak ada apa-apa. Jadi kita datang kat sini just untuk memakmurkan kehidupan, beri kasih sayang, menjalani kehidupan, menghargai. Kalau ada masalah tu memang biasa, kalau kita marah tu memang biasa, kalau kita sedih tu memang biasa. Jadikan ini sebagai satu pengalaman kita sebagai manusia. Okay, tapi kita kena tahu macam nak uruskan situasi-situasi itulah. Bila kita tahu menguruskan situasi itu, kat situlah kita lebih tenang jiwa kita kan. Bukannya maksud tenang jiwa ni adalah kita langsung tak ada stres. Bukan maksud tenang jiwa ni maksudnya kita tak ada langsung masalah, tak ada rasa marah, tak ada rasa sedih. Bukan maksud macam tu. Tenang jiwa ni adalah apabila berlaku juga sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita, kita tahu macam mana nak berdepan dengan keadaan tu. Okey, dan kita dapat keluar daripada perangkap kesedihan dan perangkap kemarahan contohnya dalam tempoh yang singkat. Maksudnya kita tidak tenggelam lama-lama dalam kesedihan, tidak tenggelam lama-lama dalam kemarahan. Kita dapat bangkit semula, dapat keluar daripada emosi yang negatif tu. Barulah kita dapat balik ketenangan. So itulah maksudnya. Sis teruskan, mungkin ada orang lain boleh tengok ulang kaji ni insya-Allah. So mana-mana yang sebab ini topik memang agak deep, let go. Topik melepaskan duniawi ni adalah topik-topik yang deep. Sebab kadang-kadang kita selalu sangat bincang pasal topik anxiety je. Sebenarnya saya nak you all faham, anxiety ni adalah from the surface, daripada you punya dia dah jadi fizikal. Kenapa saya kata anxiety dia dah jadi penyakit fizikal? Sebab dia dah menunjukkan diri dia pada you punya fizikal. Faham tak? Anxiety tu dah menunjukkan diri dia pada fizikal. You dah sesak nafas kan, you dah jadi macam selalu vertigo, sakit kepala, you dah jadi sakit-sakit badan kan, apa lagi, tak boleh tidur, kebas-kebas. So dia dah jadi macam physical pain, physical illness dah jadinya. So you nak healkan benda tu, you kena healkan from within, daripada dalam. And yang daripada dalam tu yang kita tak nampak. Apa yang kita tak nampak? So kita kena healkan kita punya fikiran, kita kena healkan kita punya perasaan, kita kena healkan kita punya roh, jiwa kita. So daripada situlah baru badan kita akan reflex balik kita punya jiwa tu. Okay? So I think that's it je yang saya boleh sharekan. Tak lama pun sebab dia pun dah lewat kan.
Okay, so you guys kalau yang dah tonton video ni, boleh sharekan pada kawan-kawan yang lain. InsyaAllah kalau you all ada cadangan topik-topik yang lebih deep, spiritual journey you all nak share, you boleh cadangkan pada saya. Mungkin ada benda yang saya boleh kupas, saya akan kupas. So next, mungkin saya akan ceritakan tentang anxious dalam work environment. Sebab itu ada kawan kita tanya juga soalan tu. So apa lagi? Apa lagi yang nak tanya? Kalau ada persoalan boleh tanya kot, sempat ni. Kalau tak ada, then saya just tutup je lah. Okay. So saya sum up lah Jadinya apa yang saya nak cuba sampaikan dalam video ni adalah, bila kawan kita tanya macam mana kita nak belajar cara untuk melepaskan hal-hal duniawi. Okay, sebab kita sekarang ni macam lebih pada mengejar hal duniawi. Untuk melepaskan hal duniawi adalah pertama untuk kita mendidik diri kita menerima krisis yang berlaku dalam kehidupan kita. Tidak kiralah apa jua krisis yang sedang berlaku, sama ada perpisahan, kehilangan, kematian, kegagalan, kesedihan, kemarahan, apa jua nak let go, kita kena ajar diri kita untuk terima dahulu. Apabila kita dah belajar untuk terima, mula menerima, barulah hasil tu akan datang, iaitu kita dapat melepaskan. Because let go ataupun melepas ni adalah byproduct daripada hasil kita mengajar diri kita untuk menerima. Okey, barulah kita boleh melepaskan. Melepaskan tu maksudnya adalah kita meletakkan kepercayaan bahawa Allah akan menguruskan, mengaturkan segala urusan kita, krisis yang kita alami. So kita melepaskan fikiran-fikiran kita, kita melepaskan kita punya perasaan-perasaan kita melepaskan kesakitan pada badan kita, melepaskan krisis yang kita alami waktu itu, dan kita letakkan pada Allah, pulangkan pada Allah. Ya Allah, Tuhan aku pulangkan pada engkau ni untuk kau uruskan. But at the same time, kita kena bergerak, bertindak ke arah untuk nak memulihkan diri kita. Kita kena bangkit, kena ada semangat kebangkitan tu, kena empowered balik diri kita. Barulah kita akan capai apa yang kita nak capai. So lepas tu lah baru akan dapat yang let go tu tadi, melepaskan. Okey, maksud melepaskan tu juga melepaskan hal duniawi, melepaskan benda tu supaya Allah yang uruskan. Dan nanti bila Allah dah uruskan benda tu, keadaan kita akan nampak tenang sedikit. Waktu tu lah akan masuk pelbagai ilham. Allah akan lorongkan pelbagai bantuan dan jalan untuk kita nak keluar daripada krisis tersebut. Okey, paling cepat cara nak let go, how? Pada saya lah, let go ni makan masa. Sangat makan masa. Sebab frankly speaking, saya pun ada benda yang saya tak boleh let go. Ada benda yang saya tak boleh let go. Saya adalah rahsia. Tapi memang ada satu benda yang saya masih belum boleh let go. Yang lain-lain saya rasa macam quite easy untuk let go. Walaupun makan masa berbulan-bulan, tetapi ada satu perkara yang saya rasa saya masih susah untuk let go. I thought I dah let go, tapi bila benda tu datang balik, rupanya macam rupanya aku tak let go lagi macam tu. Tapi saya tak jadikan dia sebagai satu masalah lah kan. Orang stres pula, aku rasa nak let go semua benda je kan. So ada benda yang bila kita tak dapat melepaskan tu pun, kita kena ajar diri, okey, aku terima yang aku belum boleh melepaskan perkara ini lagi. Acknowledge keadaan kita tu. Jangan kita macam, kenapa pula aku ni stres ni, aku tak dapat melepaskan benda ni semua. Jangan pula so kita dah paksa-paksa diri yang melepaskan. Tidak. Maksudnya benda tu apa pun kita ajar untuk accept. Menerima yang kita masih belum boleh melepaskan, itu juga adalah penerimaan. Itu adalah cara untuk kita mendidik diri kita untuk menerima. Okay? So let go is byproduct. Dia hasil, bukan satu benda yang you kejar. Tapi latihan yang you kena buat adalah menerima keadaan atau krisis yang berlaku. Okay, so kalau nak tanya paling cepat, saya pun tak ada jawapan paling cepat ke tidak, sebab benda ni bergantung sahaja pada diri masing-masing. Sebab kadang-kadang ada satu benda tu sangat-sangat sentimental dengan diri kita, jadi dia sangat susah nak dilepaskan. Bila sangat susah lepaskan, maka dia akan ambil masa. Jadi perkara pertama adalah mendidik diri kita untuk accept, reda, terima. Walaupun waktu tu kita susah nak reda, tapi kita ajar diri kita untuk, ya Allah, ya Tuhanku, aku terima yang aku belum boleh terima. Nampak? Very deep. Ya Allah, Tuhanku, aku terima yang aku belum boleh terima. Ya Allah, aku terima yang aku masih belum reda. That is acceptance. You see, dia layer by layer. And bila you practice benda ni, baru you akan nampak, reda ni, acceptance ni bukannya mudah. It's by practice. Bila you dah berjaya tempuh yang the first thing ni, you akan dapat
dapat hasil-hasil yang lain. Seperti you mampu untuk let go. You mampu untuk memaafkan. You mampu untuk melepaskan. Okay? Alright. Apa lagi? Betul, kita kena menerima, serah pada Allah. Yes, fully submit. Fully submission pun, fully submission ni akan berlaku apabila seseorang manusia itu dah terlampau, dah menderita sangat. Dia rasa macam dah tak boleh, push stop, pak. Dan dia kata, okay, aku serahkan pada engkau. That is fully submission. And fully submission itu juga kalau ikut pengalaman saya lah, fully submission bukan satu benda yang kita buat-buat. Dia tak boleh dibuat-buat. Dia datang, pak, Tuhan bagi, baru kita fully submit. So, dia fully submission satu benda yang sebenarnya kita tak boleh nak rancang. Kita nak plan, oh bila aku nak fully submit. Bukan. Fully submission adalah satu keadaan di mana dia akan berlaku by miracle. Jadi itulah yang saya kata rahmat Allah. Jadi kita ni manusia ni kebanyakannya adalah bergantung pada rahmat Allah. Jadi sentiasalah mohon daripada Tuhan, ya Allah Tuhanku, rahmatilah aku. Okey, rahmatilah aku. Bacakanlah Al-Fatihah untuk diri sendiri supaya kita sentiasa mendapat rahmat dia. Okey? To let go is to accept reda. To reda is to learn tawakal. Yes, berserah. Okay, Izzat Rahman, thank you so much for inspiring share. Keep it up because much need to be shared from someone experienced and good as you. Thank you so much. So, kalau ada benda lain yang saya ada topik yang saya nak bincangkan, saya akan bincangkan lah. Kadang-kadang terkeluar daripada isu anxiety pun tak apa, jangan marah. Sebab kadang-kadang sebenarnya saya nak mengajar you all ni keluar daripada circle of anxiety tau. My intention adalah untuk kita ni ramai-ramai keluar daripada circle of anxiety. Because once you dah keluar daripada circle of anxiety, you akan nampak kat luar sana, subhanallah, Masya Allah, macam-macam ilmu sebenarnya yang you boleh belajar. Macam-macam benda yang lebih indah yang you boleh fokuskan berbanding you fokus pada anxiety. So, this is the way how kita nak keluar daripada cycle of anxiety juga. Is we talk something about spiritual journey kita. Macam mana kita pulih, macam mana kita inspired dengan hal cerita orang. Bagaimana kita keluar daripada krisis ni. That is spiritual journey. This is something that we need to discuss, and this is the things that kita kena build the circle untuk kita sama-sama share the knowledge, sama-sama share experience. So bila kita fokus on this spiritual journey, kita dah letakkan anxiety tu tingkat paling bawah sekali. So benda yang macam dah okay, whatever, anxiety, macam tu lah. Betul ada yang kita susah lepaskan. Ya, bukan semua benda kita senang nak lepaskan. Sebab manusia ni very unique. Okay, ada benda yang contoh Contoh lah, saya bagi contoh. Gula-gula, contoh gula kan. Gula-gula, lollipop contohnya. Ada setengah orang dia rasa macam, buang je lah gula lollipop tu, apa masalah. Tapi ada setengah orang, tak boleh, saya suka sangat gula lollipop ni, saya sayang sangat lollipop ni. So, sentimental value untuk dia. So, macam mana you nak paksa orang yang sangat suka dengan lollipop tu kan, yang ada sentimental value tu untuk lepaskan? So, agak susah. That's why kadang-kadang benda ni very subjective. We cannot simply ask people to let go je lah, lepaskan je lah, maafkan je lah. Tak boleh. It's by process, and it's spiritual journey masing-masing. It's too individual kan, terlalu personal. That's why apa yang saya share kebanyakannya adalah pengalaman saya sendiri. Jadi macam saya kata, it's hard actually to let go, but that's okay. If you cannot let go, you just have to accept that you are not yet to let go. So it's okay, tak ada masalah pun. Okay, ya Allah, aku terima bahawasanya aku masih belum mampu boleh terima. This is so good. Yes, ini yang tadi saya kata acceptance. It's layer by layer. Penerimaan tu maksudnya adalah kita menerima juga bahawa kita belum boleh terima. That is acceptance. And this is the practice yang sangat orang susah nak buat. And dia rasa macam, alah takkan macam saya bagi benda simple je. You try to accept. It's hard to accept. And kalau acceptance ni susah nak buat, you jangan pergi jauh-jauh lah. Kan? Learn to accept first. So nak learn to accept is by accept that you cannot accept certain things. Okay? Acceptance tu maksudnya menerima juga keadaan di mana you tak boleh terima. Menerima keadaan yang you sedang lemah. Menerima keadaan yang you sedang mengalami simptom. Menerima keadaan yang you sedang mengalami krisis. That's acceptance. Okay?
Kan sis, bila dah bebas anxious, rasa sangat bahagia, bersyukur. Yes, Alhamdulillah, bila you dah free from anxious, you akan rasa tenang, you akan rasa bersyukur. But believe me, akan ada satu-satu masa juga you akan rasa risau. You masih akan rasa risau. You akan masih ada rasa gelisah, rasa macam resah, masih ada rasa. So cuma benda tu sangat normal, and don't relatekan benda tu dengan anxiety disorder lagi dah. You just accept that manusia memang akan ada rasa kerisauan, kebimbangan, ketakutan. That's totally normal because we are human. Kan kita masih ada benda tu. Tetapi you don't have to relatekan benda tu dengan anxiety disorder. Kan not necessary macam bila rasa aku ada anxiety disorder lagi, bila you risau certain thing, aku masih ada anxiety disorder lagi. No. Semua manusia ada anxious thought. Kan cuma anxious thought tu kadang-kadang dia unik. Ada orang berbeza. Ada yang anxious thought tahap ni, ada yang tahap ni. So it's different. You jangan bandingkan diri dengan orang lain. And learn to accept yourself. Saya harap sis dapat bantu yang lain supaya sembuh totally. Ya, inilah yang saya kan daripada tahun 2014 kot. You see how long? 2014. 8 years. I think 8 years saya dalam this social service. I consider this as my social service lah, kan. 8 years in this social service, to share my experience, keluar daripada cycle of anxiety. I can say that it's not easy. My journey untuk nak bawa ramai-ramai keluar daripada cycle of anxiety is not easy. Saya boleh katakan. But untuk 8 tahun ni memang ada ketika saya rasa give up. I can say that ada masa saya give up. And that's why bila dah overwhelming sangat, saya hibernate untuk nak recharge balik energi saya. But then saya keluar balik. Saya keluar balik because I have a big empathy and sympathy to those yang masih struggle. And that's why saya masih ada dekat sini. 8 tahun, Alhamdulillah, dengan izin Allah, masih lagi bawa you all untuk sama-sama. And that's why I started to create circle. I started to bina platform untuk you all nak buat any sharing ataupun nak learning anything dalam saya punya session. So that's why saya create learning and sharing session tu, so that you akan ada platform untuk you nak share you punya spiritual journey ataupun you punya journey untuk nak pulih. And from there, saya akan guide you mana yang you kena buat, mana yang kena buang, mana yang you kena teruskan benda tu. So based from my experience and my knowledge. So itulah yang saya buat. So memang niat saya nak bawa ramai-ramai keluar daripada cycle of anxiety. Because once you dah keluar daripada cycle of anxiety, you akan dapat satu tahap kesedaran yang baru. This is what we call as spiritual awakening. So bila you dah sampai tahap kesedaran yang baru, you akan terbuka lebih banyak ilmu lagi tentang hal diri you, tentang hal ketuhanan, tentang hal dunia, tentang hal akhirat, macam-macam akan terbuka. Jawapan-jawapan yang selama ni you pertikaikan, you persoalkan dulu, akan mula nampak. Okay, but you kena belajar untuk keluar daripada cycle of anxiety tu. Because cycle of anxiety tu dia macam perangkap tau. You akan berlega-lega dalam circle yang sama, you tak keluar-keluar. So yang itulah yang saya kata, sebenarnya boleh, cuma susah atau tak susah tu bergantung pada masing-masing. Dan dia bergantung, seseorang itu boleh pulih pun bergantung kepada dia punya punca akar dia, the root cause of dia kena anxiety. That's why saya kata saya buka learning and sharing session tu, supaya kita dapat bongkar apa you punya root cause. Bila you dah tahu root cause punca tu, kita boleh straight away pergi dekat root cause untuk rawat, untuk pulihkan. Saya orang kata promoting self healing ataupun self development ataupun self empowerment, sebab sometimes ada setengah orang yang dia dah cuba macam-macam cara, dah pergi jumpa doktor, dah pergi jumpa perawat alternatif whatsoever apa semua, tapi dah tak boleh. Jadi eventually dia rasa siapa lagi yang dia boleh minta tolong, dia rasa dia ada diri dia saja, and diri dia tu pula yang sentiasa connect dengan Tuhan. So this is how we work together untuk kita bantu diri kita sendiri untuk pulih. Ada setengah orang yang dia tak mampu untuk buat self healing ataupun self empowerment ke apa benda. That's okay. Because ada jalan setengah orang tu yang memang dia memerlukan doktor, memerlukan perawat, memerlukan terapis, memerlukan kaunselor. You pergi juga. Kalau you perlukan makan ubat, you pergi. Jangan rasa macam aku kalah sebab aku makan ubat, aku kalah sebab aku pergi kaunselor.
aku kalah sebab aku pergi ke psychiatric. No, that is you punya cara untuk you nak rawat. As long as you gunakan apa je cara untuk rawat dia, that's okay. Tapi ada setengah orang yang memang keadaan dia dah tak boleh. Dia cuba macam-macam cara tak boleh. Jadi mesti ada something yang stuck. So kat situlah yang kita kena belajar untuk kenal diri kita. Okay? Kenal diri kita and then kita buat self healing pada diri kita. Kita bangkitkan diri kita semula. So this is the platform kalau you all nak tahu, nak belajar sebab again saya based on my experience in my knowledge, so saya kongsikan benda-benda semua sebab saya rasa macam saya rasa kalau saya tak kongsikan benda ni, saya rasa saya macam seorang yang sangat selfish sebab bila dah tak ada anxiety disorder, saya macam boleh happy-happy, orang lain semua rupanya tengah struggle. So saya rasa macam kesian. That's why saya masih dekat sini dan tolong kawan-kawan mana-mana yang nak bantuan saya, izinkanlah saya bantu. Kalau tak nak, tak apa. Sebab pada saya selalu ingatkan diri saya yang setiap manusia tu dia ada dia punya personality dia, ada dia punya isu dia. Jadi kadang-kadang benda tu sesuai dengan orang lain. Jadi kita ni tak boleh kata semua orang kena pergi kat saya. Tak boleh. Saya pun tak boleh nak macam korang jomlah datang kat saya akan bantu. Saya tak boleh buat macam tu sebab benda ni ilham, benda ni bimbingan Tuhan. So kalaulah kata Allah bimbing you all, kata okey jumpa kat Nas contoh, cari kat Nas Azad contoh, and mungkin itu jalan you dan saya akan bantu. Tapi kalau bukan saya, bukanlah, you mesti akan ada orang lain. Kadang-kadang mungkin you jumpa saya, tapi saya mungkin akan recommend orang lain pula. Sebab bila saya tengok isu you, saya kata ni tak boleh ni, aku tak boleh in charge isu ni, aku kena bagi dekat orang ni, aku kena recommend. So saya pun tidaklah boleh untuk nak bantu semua orang. Walaupun orang tu datang kat saya, tapi cara saya membantu adalah dengan cara saya recommend dia pada orang yang sesuai dengan isu dia. Yang itu. Jadi kadang-kadang bila kita dapat ilham tu, kita ada gerakan hati tu, jalan je, pergi je. Sebab kadang-kadang mungkin bukan orang tu yang akan bantu kita dari segi nak merawat atau memulihkan, tapi rupanya orang tu sebagai pembuka jalan untuk kita jumpa dengan seseorang yang tepat dengan diri kita. Kena ingat tu. Okay? What else? Alhamdulillah sis, risau tu biasa sis. Yes, itu biasa. Saya tak sampai macam dulu anxious, risau melampau. Alhamdulillah, syukur. So true. To be anxious is to be human. Yep. No human live without anxiousness. Mana ada manusia yang tak takut, yang tak risau, yang tak gelisah. Itu tak normal. Itu robot namanya. So kita mesti ada perasaan-perasaan macam tu. Kita mesti akan ada perasaan-perasaan negatif. But yang mengukur diri kita, mengukur nilai kita ni adalah bagaimana kita overcome dengan negative emotion tu. Bagaimana negative emotion, kesian kita panggil negatif kan, kita labelkan dia sebagai emotion je lah. Tak baik kita letak dia sebagai positif, negatif kan. Macam sebenarnya tu diri kita juga kan. Jadi maksudnya kita letak dia sebagai frekuensi lah. Emotion tu energy kan. So macam energy tu yang melemahkan kita. Jadi kita pun tak naklah sentiasa berada dengan lemah. Jadi kita pun nak bangkit. Bila nak bangkit, kita kena overcome dengan emotion yang lemah tu supaya kita bangkit semula. Okay, itu lebih jelas. Okay, yes, kadang ada masa down, tapi ingat Allah dalam setiap apa pun masalah kita. Ya. Saya pun macam saya katalah, I always say that saya bukan orang yang saya bukan ustazah, saya bukan orang yang macam you all anggap macam dia ni macam sangat-sangat Islamik ke. Tak. Kalau you all kenal saya kat luar, tanyalah kawan-kawan saya yang betul-betul kenal saya. Saya ni orang yang agak macam brutal sikit. Saya macam kasar sikit orangnya. Jadi saya bukanlah orang yang macam Islamik apa semua, tidak. Tapi saya percaya satu, apa-apa saya kena cari Tuhan. Walaupun nakal macam mana pun saya, jahat macam mana saya pun, saya tak ada daya upaya, saya kena cari Tuhan saya. Itu diri saya lah. Macam saya sedar diri lah kan. So walaupun saya bukan orang yang baik, tapi saya sedar yang saya tetap kena bergantung juga pada Tuhan yang Maha Satu tu. Sebab itulah punca ataupun sumber saya yang macam yang buatkan saya masih boleh hidup sampai sekarang, sihat sampai sekarang, bantu sampai sekarang. Semua daripada dia, bukan daripada saya. Okay. Alright, so kita end up lah 11.30. Tadi saya start 10.30, 1 hour juga. Okay, 1 hour juga. Okay, thanks. Terima kasih banyak pada kawan-kawan yang dah share live video ni. Terima kasih pada kawan-kawan yang like video ni. Terima kasih pada kawan-kawan yang stay sampai penghujung
video ni. Thank you so much sebab you guys sebenarnya beri semangat untuk saya lebih share banyak lagi. Sebab kadang-kadang I can say that there will be a time yang kadang-kadang saya macam sedih juga sebab rasa macam tak ada viewers kan. Macam bila saya cakap tu tak ada viewer, kadang-kadang macam kosong, tiba-tiba ada, tiba-tiba tak ada. Kadang-kadang agak sedih, tetapi saya selalu cakap kat diri saya ingatkan diri saya, kau buat ni kerana apa? Kerana Allah. So saya akan, sebab itu saya bila saya fikir balik, sedih tu ada, betul kata sedih tu ada. But once saya sedih, saya kata macam sedihnya kita buat live tapi orang tak ada contohnya kan. Tapi lepas tu saya cakap kat diri saya, tak apa, kau buat kerana Allah. Kau buat ni kerana Allah. Kau mungkin viewer tu bukan sekarang tapi mungkin nanti. So it's okay. So saya bagi je. Sebab itu kadang-kadang macam ada ke tak ada ke saya bagi je. Kadang-kadang saya letak je kat dalam YouTube saya, bila saya tengok ada je yang view, Alhamdulillah. So benda ni tak tahu kan, knowledge ni kalau kita sampaikan kita tak tahu pada siapa. Sebab saya suka satu kata-kata Coach Nur Razian. Dia ada cakap, saya suka sebut dulu saya punya, dulu dalam buku saya ada tulis, buku yang Kembali Kesedaran yang saya tulis tahun 2016 tu, saya pernah tulis, saya kata ilmu ni macam air. Okey, dia mengalir. So kita ni manusia pun macam umpama air juga. Air sungai mengalir, kita mesti mengalir. Okey, kita mesti ada ilmu, sentiasa mengalir sampai ke lautan. Kita tak boleh jadi lopak air. Okey, kita tak boleh jadi air yang menjadi lopak, sebab lopak tu akan jadi busuk. So kita tak ada apa-apalah, nothing. So kita kena jadi air sungai yang mengalir. Barulah kita orang yang berilmu, barulah kita ada boleh memberi manfaat pada orang. So kita kena cari jadi umpama air sungai yang mengalir, iaitu yang mempunyai ilmu. Okey, tapi saya tertarik dengan kata-kata Coach Nur Razian. Dia ada cakap, dia kata ilmu tu umpama air sungai yang mana dia mengalir ke tempat yang serendah-rendahnya. So saya nampak, dapat ilmu baru lagi. Nampak tak? Dulu saya ada kefahaman ilmu tu umpama air sungai yang mengalir, kita tak boleh berada kat satu lopak saja, sebab kalau tak kita busuk, dia kena mengalir ke lautan yang luas. Tapi bila saya dapat ilmu baru, saya dengar kata-kata Coach Nur Razian, dia kata ilmu tu umpama air sungai yang mengalir ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadinya maksudnya betul, air tu kalau kita perasan air sungai, dia akan mengalir kat tempat yang serendah-rendahnya kan, tempat-tempat celah-celah tu dia akan masuk. Jadi kita ni rendah diri. Tetapi percayalah, ilmu tu kita takkan sangka-sangka sampai pada siapa. Jadi serendah-rendah tempat, ke celah mana pun dia akan sampai. Jadi saya percaya tugas saya adalah menyampaikan saja. Siapa dapat ke tak dapat, itu semua kerja Allah. Serahkan pada dia. Itulah. So bersedia tu ada, tapi saya fikir macam, biarlah nak cakap apa kan. Saya let go je benda tu. Alright, so again, terima kasih kepada kawan-kawan menonton. Please share this video. Please like this video. Sebab apa, bila you like dan share, you akan dapat sharekan video ni pada orang lain yang berminat dengan isu-isu macam wellness ke, mental health ke, spiritual awakening ke, macam tu. And then untuk kawan-kawan yang nak join learning and sharing session, saya selalu kata ada personal and group. Group ni setiap 26 hari bulan. Dalam page saya pergi go through, ada je link tu, yang poster warna hitam itu untuk group. So ada link tu, you daftar. Setiap 26 hari bulan kita buat malam. Untuk personal session, yang itu saya buka setiap Jumaat Sabtu. But if you guys nak custom waktu-waktu tu, maksudnya Jumaat Sabtu tak boleh, you nak buat waktu lain, waktu bekerja contohnya, sebelah malam boleh lah, saya free. So saya pun kalau boleh nak bantu, setakat mana saya boleh bantu, saya akan bantu. Maknanya saya boleh adjust waktu tu. But kena beritahu awal lah. And please, kalau boleh jangan bayar dulu selagi you tak decide waktu. Nanti saya terikat. Jadi you kena decide waktu tu, deal dengan saya dulu, tarikh tu bila, masa bila, dan baru bayar. Sebab saya kadang-kadang nanti terikat bila you buat payment dulu, lepas tu nanti saya terikat, saya bersalah nanti. Alright, last but not least, Izzat Rahman, please do not stop what you're doing now. We never know which life we save with our kindness. Menyelamatkan satu nyawa seolah menyelamatkan seluruh umat. InsyaAllah, amin. Thank you so much, Izzat Rahman. Thank you so much, you punya support. Alhamdulillah, moga-moga Allah berikan kita kesihatan yang baik. Kita semua kesihatan yang baik, supaya kita sentiasa dapat bagi manfaat pada orang lain. So thank you so much guys. Kalau ada apa-apa salah silap kata-kata saya yang saya kurang jelas dapat memberi penjelasan pada malam ni, minta maaf. Kekurangan tu datang dari saya. Tapi kalau you ada apa-apa question pasal spiritual awakening ke, you punya spiritual journey ke, saya boleh, orang kata kita boleh change the knowledge, kita boleh bertukar-tukar pandangan dan fikiran, insyaAllah. Jennifer Jan, Waalaikumsalam, selamat malam. Bye you all, bye.